Hi guys, welcome back to channel Zulaika Roslan and thank you untuk 700 subscriber. Thank you. So sekarang jom kita road to 800 subscriber. You guys ni awesome lah. Thank you sangat tau sebab sudi support, sudi subscribe, sudi kembali setiap kali saya update video. So kepada yang baru je jumpa video ni, jangan lupa klik button subscribe dan aktifkan notifikasi loceng sebab saya ada banyak lagi perkongsian menarik nak diceritakan kepada anda. Dan kalau anda dah ready, jom kita mulakan untuk cerita pada kali ini. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kisah pada kali ini adalah berkenaan dengan kes rasukan yang berlaku di sebuah sekolah. Alright, pencerita bernama Atirah. Dia baru berusia 16 tahun pada masa tu. Maknanya dia baru form 4. Dia bersekolah di sebuah sekolah menengah kebangsaan perempuan. Okay. So menurut Atirah, peristiwa ni dia berlaku pada hari Jumaat. Masa hari Jumaat, pelajar-pelajar Islam akan dikumpulkan di surau bagi sesi bacaan Yasin. Okey, pagi-pagi kan. So normally kalau pagi-pagi student akan beratur dan akan masuk kelas semua kan. But untuk hari Jumaat, pelajar Islam dia akan duduk di surau dan baca Yasin. Manakala pelajar bukan Islam, diorang akan pergi ke dewan terbuka bagi sesi pembelajaran moral macam tu lah. So kes rasukan ni dia berlaku kepada seorang kakak. Okey, kakak ni adalah seorang kakak form 5 lah, yang bernama Aina, Kak Aina. First, Kak Aina ni adalah seorang yang sangat pendiam, seorang yang sangat-sangat kurus. Okey, Kak Aina ni kan dia macam tak berapa nak bergaul dengan orang. Mungkin disebabkan latar belakang family dia. Kak Aina ni adalah berasal daripada keluarga yang mungkin susah. Sebab kalau tengok daripada segi pakaian Kak Aina ni, dari segi dia punya pembawaan tu kan, macam dari segi pakaian tu nampaklah baju dia agak lusuh. Dan dia macam tak nak bergaul dengan orang, seolah-olah dia tu macam malu. Macam tu lah lebih kurang. Even dia dah form 5 kat situ pun dia masih lagi macam tak berapa nak bergaul dengan orang. Setiap pagi, okey, kebanyakan pelajar yang datang awal ke sekolah, diorang akan duduk di surau. Okey, sementara nak tunggu solat subuh, kebanyakan daripada pelajar Islam yang dah sampai awal, diorang akan lepak di surau, tidur lah, macam-macam lah yang diorang buat kan. Sementara nak tunggu solat subuh. Berbeza dengan Kak Aina ni. Kak Aina ni, dia kalau datang awal-awal, memang dia datang awal dia punya favorite spot adalah di sebuah pondok. Okey, pondok ni adalah milik kepada panitia ataupun kelab badminton. So dekat sekolah si Atirah ni, dia kata memang akan ada satu sudut-sudut di setiap bangunan sekolah tu untuk dihias oleh kelab-kelab ataupun persatuan-persatuan. So tempat yang Kak Aina ni duduk ataupun favorite spot Kak Aina ni adalah di sebuah pondok yang mana adalah milik kepada kelab badminton. Okey, so guru untuk kelab badminton ni dia lebih kepada natural ataupun lebih kepada alam ataupun desa, macam tu lah, lebih ke senang cerita. Jadi dia hias dia punya kawasan tu sebiji macam kawasan desa. Okey, korang boleh imagine tak pondok tu pondok yang macam mana? Pondok tu memang diperbuat daripada kayu dan atap dia pun memang daripada daun nipah-nipah tu macam tu lah lebih kurang. Sorry tak tahu nak cakap benda tu macam mana. Dan yang paling penting, di sekeliling pondok tu of course lah kena ada tumbuhan. Ada pokok betik, ada pokok pisang, pokok kelapa pun dia boleh tanam tapi tak tinggi lah, pokok tu renteng je. Lepas tu macam ada pokok yang pokok yang bawah ada coklat, atas dia hijau tu, apa tak nama pokok tu. Macam-macam lah pokok yang ada dekat situ yang cikgu ni boleh tanam sebab dia memang minat tanaman, and yang paling penting dia sukakan suasana desa. So Kak Aina ni setiap kali dia datang pagi, dia memang akan duduk kat situ. So biasanya kalau dia sampai kan 5:30 macam tu dia dah sampai. Mungkin sebab parents dia nak pergi berniaga, sebab menurut Atirah, Aina ni mak bapak dia jual nasi lemak. So mungkin dia orang hantar Atirah dulu dan dia orang pergi berniaga lah. So Aina ni memang akan duduk dekat pondok tu setiap kali dia datang. Bila azan berkumandang, dia akan pergi ke surau solat
biasanya kan dia akan pergi macam hujung-hujung, so that bila dia solat, dan dia boleh terus pergi beratur untuk naik ke kelas. Okay, so hari Jumaat tu macam biasalah Aina ni punya aktiviti kan, dia duduk kat situ. Atira ni pun selalu juga sampai awal, and dia kata dia memang biasa sangat nampak Kak Aina tu solat subuh kan, memang agak lewat-lewat jugalah. So macam Atira kata, that day memang dia tak nampak pun Kak Aina tu masuk surau solat subuh. So kita boleh agak lah, mungkin Kak Aina tu dalam keadaan tidak bersih kan. And pada masa tu juga Atira pun memang dalam keadaan tidak bersih. So sesi bacaan Yasin dimulakan. Pelajar-pelajar yang senang cerita period, diorang akan dikumpulkan setempat lah. Diorang akan duduk dekat ujung-ujung. So bukan nak elak daripada apa-apa pun, cuma diorang memang akan berkumpul dekat ujung, bagi laluan untuk pelajar yang nak baca Yasin berkumpul setempat untuk bacaan Yasin lah. So Kak Aina ni, dia tak duduk dekat kelompok Atira tau, kelompok pelajar-pelajar yang period tadi tu, tak. Dia duduk dekat tepi, kira macam dekat tempat pelajar-pelajar baca Yasin. Memang daripada awal si Aina ni nampak dia duduk statik je dekat situ. Sebelum pelajar berkumpul, dia dah duduk dulu dekat situ, and dia tak bergerak langsung. Tapi dia tak ambil Yasin tau, dia tak ambil Yasin untuk baca ke tak. So diorang tak adalah macam banyak songeh nak halau pergi ke apa ke, tak ada masalah pun kalau nak duduk situ. Cuma diorang yang period ni lebih gemar kumpul setempat lah. So diorang biarkan je lah Aina. So pelajar yang period ni normally kalau waktu-waktu baca Yasin macam ni, tipu lah kalau tak tidur kan. Macam Atira pun dia kata, aku pun lelapkanlah mata aku dekat ngam-ngam tempat aku duduk tu, sebelah dia almari. So aku pun lentokkan kepala aku kat situ, and memang aku terlelap, dia kata kan. So dalam pada dia terlelap tu, tiba-tiba dia tersedar hanya selepas dia dengar bunyi ataupun suasana yang agak riuh rendah, macam kepo-kepo macam tu, dia tersedar. So dia pun bangun lah. Dia bangun, dan dia tengok masa tu ada satu sekelompok pelajar dan juga ustazah telah mengelilingi Kak Aina. Okay, dekat sekolah dia tak ada ustaz, hanya ada ustazah sahaja. Jadi dalam pada kekecohan tu, si Atira ni boleh dengar daripada jauh suara seperti orang mendengus. Macam tu. Okay, so Aina ni pun macam Atira ni dia dah macam boleh agak lah. Of course something happen, and dia nampak macam seolah-olah Kak Aina ni memang kerasukan. Alright, masa ni kan saya cakap tadi kan, Kak Aina ni kurus keding, tapi pelajar yang ada kat situ dalam 4 ke 5 orang, tak ada seorang pun yang boleh handle dia. Betapa kuatnya dia pada masa tu melawan setiap orang yang ada dekat situ. Okay, so ustazah and guru Islam pun ni ada, guru-guru yang beragama Islam lah pun ada join untuk baca Yasin pada masa itu, bantu samalah. So one of ustazah yang ada, dia tinggalkan tempat tu sekejap, and dia pergi dekat satu sudut dekat belakang surau, dia tunaikan solat sunat, and then dia datang semula dekat Kak Aina tu sambil membawa satu botol air. Mungkin air tersebut telah pun dibaca ruqyah ke apa kan. So dia dia tuang dekat tangan dia lap muka Aina tu. Sambil tu dia baca doa, dia baca ruqyah semua. Sebenarnya tak ada sesi dialog pun di antara ustazah dengan Aina. Macam tak adalah dia cakap dekat Aina, kau siapa? Kau jangan kacau murid aku, kau pergi. Kau jangan ganggu. Tak ada macam tu. No, dia kata. Dia cuma nampak yang ustazah dia ni tengah baca doa sambil pegang kaki Aina, baca doa macam tu kan. But last, dia memang dengar ustazah cakap dekat dia, kalau kau tak nak sakit, kau jangan sakitkan pelajar aku. Kau pergi ke tempat yang memang tempat engkau. Dia cakap macam tu tau. But selepas tu, Aina jatuh pengsan. Okay, Aina ni jatuh pengsan. Dalam 10 minit jugalah masa ni, sebenarnya ustazah tak lepaskan lagi pelajar-pelajar untuk kembali ke kelas masing-masing. Sebab ustazah takutlah nanti tiba-tiba kan ada orang lain pula kena kan. Ustazah suruh diorang tunggu dulu, okay, sampai betul-betul reda, baru ustazah lepaskan balik. So Aina pengsan kan, 10 minit jugalah Aina pengsan, baru dia sedar. And lepas dia sedar, ustazah minta lah dia baca Al-Fatihah, ayat kursi, dan beberapa doa surah lain-lain. So Aina ni boleh baca dan dia pun diberikan minum air masak ataupun air mineral yang ustazah tadi dah baca. Okay, so ustazah tanya dekat dia, awak tahu tak apa yang berlaku? Masa ni Aina ni menangis tau. Aina ni menangis, dan dia kata kat ustazah, saya selalu
saya selalu duduk dekat pondok belakang tu. Selalu kalau saya duduk tak ada apa-apa, tapi hari ni masa saya nak duduk dekat pondok tu, saya nampak ada sesuatu dekat pokok pisang. Mula-mula saya tak nampak dengan jelas benda tu apa, jadi saya pun teruslah jalan nak menghampiri ataupun nak tengok dengan lebih jelas. And bila saya dah tengok dengan lebih jelas, baru saya nampak yang benda tu sebenarnya seorang perempuan yang berambut sangat panjang. And lepas tu saya tak ingat apa yang berlaku. Dia cerita dekat ustazah macam tu. And masa ni sebenarnya ustazah macam dah okey, tak apa. Cuma lepas ni kalau boleh elakkanlah duduk lagi dekat pokok pisang tu. Seingat si Atira ni, dia kata after that guru besar bagi arahan untuk tebang pokok pisang kalau tak silap, sebab selepas tu memang tak ada dah pokok pisang dekat sekolah dia. And cikgu ataupun guru kelab badminton tu terpaksa aku lah untuk elak perkara macam ni berlaku lagi. So far masa tu hanya kejadian rasukan yang berlaku kepada Aina seorang, tak merebak kepada mana-mana pelajar. Adalah beberapa pelajar yang memang terlampau takut sehingga menggigil-gigil, but so far diorang tak dirasuk lah. So itu saja perkongsian cerita daripada Atirah mengenai kes rasukan yang berlaku di sekolah dia suatu masa dahulu. Alright guys, terima kasih sebab sudi dengar sehingga habis. Jangan lupa like, share, komen. Okay, sampai kita jumpa on the next video. Road to 800 subscriber. Thank you so much guys. Bye.